Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 14 Mac 2020 bersama saya Marsila Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Program tabligh di Sri Petaling, orang ramai diminta tampil salur maklumat. Juga susulan COVID-19, Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ditangguhkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung jemaah masjid yang menghadiri program tabligh di Masjid Jami' Sri Petaling Ibu Negara pada 28 Februari lalu diminta tampil menyalurkan maklumat kepada Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Aqil Sani Abdullah Sani, berkata ketika ini hanya kira-kira 1,500 peserta yang berdaftar dengan ahli jawatankuasa masjid berkenaan. Menurut beliau, orang ramai yang mengetahui ahli keluarga, jiran-jiran atau rakan-rakan yang menghadiri program tabligh itu diminta tampil memberikan maklumat. Sehingga kini KKM tiada menghubungi pihak polis untuk membantu mengesan peserta jemaah tabligh yang terbabit. Beliau berkata pihaknya hanya boleh menasihatkan jemaah yang hadir pada program tabligh itu untuk hadir secara sukarela bagi menjalani pemeriksaan COVID-19. Datuk Seri Aqil Sani berkata, ketika perhimpunan jemaah tabligh itu berlangsung, pihaknya telah menugaskan 61 anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields dan IPD Ceras bertugas di sana. Jelasnya, Ketua Polis Daerah Brickfields telah mengenal pasti kesemua 61 pegawai dan anggota yang terbabit dan akan menjalani saringan kesihatan dengan KKM. Ketika ini, sebahagian peserta tabligh telah tampil untuk menjalani saringan kesihatan COVID-19. Masjid berkenaan ditutup sementara bagi membolehkan proses pembersihan dijalankan. Berikutan seorang peserta perhimpunan tabligh disahkan positif COVID-19. Sementara itu, peserta program Wacana Fatwa Halal yang diadakan di Labuan pada 5 Mac lalu digesa untuk membuat saringan kesihatan. Ia susulan terdapat 2 kes positif COVID-19 di wilayah berkenaan di mana Jabatan Kesihatan Labuan kini sedang giat mengesan kontak kepada kes terbabit bagi tujuan saringan. Pengarah Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, Dr. Ismuni Buhari, menerusi Facebook Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan memohon kerjasama seluruh masyarakat di Labuan yang telah hadir ke program berkenaan untuk membuat saringan di Klinik Kesihatan Membedai hari ini yang telah dibuka sejak 8 pagi hingga 3 petang nanti. Susulan saranan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengarahkan pembatalan Perhimpunan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa yang dijadual berlangsung 6 hingga 11 April ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC akan ditangguhkan. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Paimuzi Yahya berkata acara itu ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Dalam satu pernyataan, Datuk Paimuzi berkata tindakan itu susulan keputusan kerajaan agar semua perhimpunan acara melibatkan penyertaan dalam dan luar negara ditangguhkan berikutan situasi semasa wabak COVID-19. Majlis Tilawah yang diurus setiakan oleh JAKIM adalah acara tahunan negara sejak 61 tahun yang lalu. Acara itu disertai lebih 60 negara dari seluruh dunia bagi memperdengarkan bacaan dan hafazan ayat-ayat suci Al-Quran. Turut mengambil langkah sama Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA yang sebulat suara bersetuju untuk membatalkan Pesta Keamatan perayaan tahunan etnik Kadazan Dusun di Sabah yang sepatutnya berlangsung 31 Mei depan. Setiausaha Agung KDCA Suman Yasambun dalam satu kenyataan memaklumkan ia adalah keputusan yang sukar untuk dibuat namun terpaksa akur dengan situasi semasa. Ujarnya ketika ini semua anggota KDCA dari semua daerah telah bersedia
untuk mengadakan sambutan tahunan yang ditunggu-tunggu itu. Pesta Keamatan adalah masa untuk menyatakan kesyukuran berikutan hasil tuaian yang melimpah ruah selain mengeratkan hubungan antara kaum dan berkongsi makanan tradisional. Perayaan etnik Kadazan Dusun dan Murut ini biasanya bermula di peringkat kampung, daerah dan negeri. Ketiadaan Pesta Keamatan tahun ini bukan sahaja dirasai oleh masyarakat Kadazan Dusun tetapi juga rakyat Malaysia. 5, 6 dan 7. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengesahkan berita penahanan membabitkan anak lelaki seorang bekas menteri seperti yang dilaporkan beberapa portal adalah tidak benar. Perkara itu disahkan beliau menerusi kiriman WhatsApp kepada TV3. Tegas beliau tiada tangkapan dan rampasan wang sebagaimana dilaporkan portal berkenaan. Pihaknya juga sedang menyiasat punca berita ini. Sebarang maklumat daripada sumber tidak sahih juga tegas Tan Sri Abdul Hamid tidak perlu dilayan. Semalam beberapa portal berita mendakwa anak lelaki seorang bekas menteri yang juga pemimpin tertinggi sebuah parti politik itu ditahan pihak berkuasa Singapura. Penahanan dilakukan kerana lelaki terbabit dikatakan memasuki republik itu dengan membawa wang berjumlah 2 juta ringgit yang tidak diisytiharkan. Kementerian Alam Sekitar bersikap terbuka untuk meneruskan sebarang dasar baik yang diperkenalkan oleh menteri terdahulu. Menterinya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man menerusi satu kenyataan oleh kementerian berkenaan menjelaskan beliau tiada masalah untuk menyambung inisiatif kerajaan terdahulu selain akan menambah baik legasi ditinggalkan. Datuk Tuan Ibrahim turut menekankan bahawa meskipun menteri silih berganti, penjawat awam akan melaksanakan mekanisme ini di landasan sepatutnya untuk memastikan segala rancangan inisiatif berjalan demi kebaikan rakyat tanpa gangguan. Kenyataan itu dikeluarkan bagi menjawab kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Subang dari DAP, Michelle Ng, yang menegaskan bahawa Yeo Bee Yin adalah menteri yang memulakan inisiatif menghantar semula sisa plastik ke negara asal. Bee Yin adalah bekas Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTEC) ketika di bawah pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan. Datuk Tuan Ibrahim menyatakan penghargaan di atas usaha yang dibuat Bee Yin dalam menerajui langkah itu dengan kerjasama agensi lain. Tegasnya kerjasama antara agensi perlu diteruskan tanpa mengira siapa menterinya seperti mana tertakluk atau diguna pakai dalam Konvensyen Basel dan Undang-Undang Domestik. Justru tiada menteri boleh menuntut inisiatif itu kerana ia adalah tindakan kolektif daripada perkhidmatan awam di beberapa agensi yang diketuai oleh menteri-menteri berbeza. Seorang nelayan lemas selepas tiba-tiba diserang sawat sebelum terjatuh dari bot dan dihanyutkan arus di Sungai Kuantan, Kuantan Pahang. Kejadian berlaku kira-kira jam 12.15 tengah hari semalam di jeti nelayan Kampung Peramu dan mayat mangsa dijumpai pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Muhammad Nur Ali, mangsa lemas dikenali Ali Hama, 33 tahun, berasal dari Naratiwat, Thailand. Kejadian berlaku ketika mangsa bersama beberapa rakan sedang membersihkan bot di tepi jeti apabila rakannya menyedari mulut mangsa berbuih dipercayai diserang sawan sebelum terjatuh dan dihanyutkan arus deras Sungai Kuantan ketika air pasang. 31 anggota Polis Marin serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuantan bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima maklumat. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun terpaksa ditangguh lewat petang semalam dan disambung pagi tadi. Mayat mangsa ditemui di tebing Sungai Kuantan kira-kira jam 7.40 pagi tadi. Kira-kira 500 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Mayat dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afsan, Kuantan untuk bedah siasat. Mengerjakan ladang pokok getah atau kelapa sawit adalah tugas peneroka di tanah-tanah rancangan dalam usaha keluar dari kepompong kemiskinan. Masa berlalu, anak-anak peneroka tidak lagi membanting tulang 4 kerat memajukan tanah pertanian. Ada di antara mereka mencari rezeki sebagai penyelaras majlis perkahwinan sesuai dengan perubahan kehendak masyarakat peneroka masa kini. Khidmat perancang perkahwinan popular di bandar-bandar besar, terutama dalam kalangan bakal mempelai dan ibu bapa mereka yang bekerja serta sibuk dengan tugasan masing-masing.
Tetapi kini perkhidmatan yang membantu mengatur dan melancarkan majlis perkahwinan turut mendapat permintaan di tanah-tanah rancangan. Peluang itu terus diambil oleh Muhammad Saifuddin Abdul Rashid yang menjadi perancang perkahwinan di Felda sekitar Mersing, Johor. Sebagai pengusaha bridal, cabaran bisnes dalam Felda ni lain. Bajet mereka tak besar, tetapi di sini saya menggunakan kreativiti saya sebagai wedding planner. Saya guna apa yang ada dalam kawasan Felda, macam-macam. Contoh daun nipah, ranting kering, batang-batang kayu untuk cantikkan pelamin. Janji pelanggan happy, pelamin pun ada unsur-unsur alam. Perniagaan yang dibina oleh Muhammad Saifuddin turut membuka peluang kerja kepada waris peneroka di tanah rancangan terlibat. Saya dulu memang pernah berbisnes di Kuala Lumpur, tetapi saya kembali mencari rezeki di Felda sebab jiwa dan family saya berada di sini. Bila saya berniaga di sini, saya juga buka peluang pekerjaan untuk belia-belia di kawasan Felda. Ibu tunggal pun ada bekerja dengan saya untuk tambah pendapatan. Jadi sebenarnya rezeki luas. Kat mana pun kita boleh berbisnes asalkan kita ada kesungguhan dan niat kita yang baik. Muhammad Saifuddin juga berkata mentaliti harus berubah. Katanya, menjadi anak Felda tidak bermakna hanya hidup dalam zon selesa dan mengharapkan bantuan kerajaan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Pengasas bersama Microsoft, Bill Gates, meninggalkan kerusi lembaga pengarah syarikat gergasi itu bagi memberi lebih perhatian kepada aspek filantropi. Tokoh ternama berusia 64 tahun itu tidak lagi terbabit dalam operasi harian syarikat sejak lebih sedekad lalu dan hanya memberi tumpuan kepada yayasan yang ditubuhkan atas nama beliau dan isterinya, Melinda. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan gergasi teknologi berpangkalan di Redmond itu, Bill Gates memainkan peranan sebagai pengerusi lembaga pengarah Microsoft sehingga awal 2014 sebelum meninggalkan seluruh syarikat. Ketua Eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dalam satu kenyataan berkata, bekerja dan mempelajari banyak perkara daripada Bill Gates sepanjang keberadaannya adalah satu penghormatan terbesar dan pengalaman berharga. Tambah Nadella, Bill menubuhkan syarikat ini berasaskan kepercayaan penuh kepada konsep demokrasi perisian dan minat mendalam untuk menyelesaikan cabaran utama masyarakat moden selain menambah baik serta mengubah masyarakat dunia melalui Microsoft. Dalam pada itu, Microsoft bagaimanapun akan tetap berpeluang menikmati sentuhan Gates kerana tokoh terbabit akan menyumbang buah fikiran dan pandangan selaku penasihat teknikal. Disenaraikan sebagai antara individu terkaya dunia, Gates hanyalah seorang pemuda ketika menubuhkan Microsoft bersama Paul Allen pada 1975. 6 orang maut termasuk tentera Iraq dalam serangan udara oleh tentera gabungan pimpinan Amerika Syarikat di Hilah, Iraq. Menurut media tempatan, beberapa tentera Iraq juga turut cedera dalam serangan terbabit. 3 daripada mangsa yang maut adalah tentera Iraq, 2 pegawai polis manakala seorang orang awam. Manakala mangsa yang cedera pula terdiri daripada 4 pegawai tentera, 2 pegawai polis, seorang orang awam dan 5 pejuang tempatan. Tentera Iraq menerusi kenyataan mereka mengecam tindakan tentera Amerika Syarikat yang didakwa mencabuli kedaulatan negaranya dengan cara menyerang tentera kerajaan. Dalam satu kenyataan dikeluarkan Pentagon, serangan tidak menyasarkan tentera Iraq. Sebaliknya, kedudukan pejuang tempatan terutamanya 5 gudang senjata utama mereka. Pentagon turut mendakwa serangan dilakukan sebagai tindak balas terhadap serangan roket pejuang tempatan yang meragut 3 nyawa termasuk 2 tentera Amerika Syarikat di Pangkalan Udara Taji Khamis lalu. Amerika Syarikat bertindak mengisytiharkan darurat di seluruh negara itu susulan penularan jangkitan wabak COVID-19. Keputusan berkenaan diumumkan oleh Presiden Donald Trump selepas lebih 30 orang maut akibat wabak berkenaan di Amerika Syarikat selain lebih 1,200 kes positif turut direkodkan di 46 negeri. And in the coming weeks, we will all have to make changes and sacrifices, but these short-term sacrifices will produce long-term gain. And again, I've said we're learning a lot for the future, and
future problems like this or worse. It could get worse. The next 8 weeks are critical. We can learn and we will turn a corner on this virus without having to leave your car. Susulan pengisytiharan terbabit pengagihan dana kecemasan menerusi agensi pengurusan darurat Persekutuan FEMA sebanyak $50 bilion Amerika atau kira-kira 215 bilion ringgit kepada pihak berkuasa tempatan turut diumum bagi membendung wabak terbabit. Selain itu, doktor dan hospital di seluruh Amerika Syarikat bakal diberi kelonggaran dari segi perundangan dan kawal selia rawatan pesakit. Dalam pada itu, Washington turut mempertimbang kembali keputusannya mengecualikan United Kingdom daripada 26 negara Eropah yang dikenakan sekatan perjalanan ke Amerika Syarikat. Ia selepas United Kingdom terus mencatatkan pertambahan angka korban kepada 11 orang selain jumlah kes positif meningkat dari 208 kepada 798 kes hanya dalam tempoh 24 jam. Arab Saudi menggantung semua penerbangan antarabangsa untuk tempoh 2 minggu bermula esok. Keputusan berkenaan dimaklumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Setakat ini, Arab Saudi merekodkan 86 kes COVID-19. Di Iran, Komander Pasukan Pengawal Revolusi negara itu, Brigadier Jeneral Nasir Shabani, maut akibat wabak COVID-19. Kematian komander berkenaan dilaporkan oleh media tempatan Fars News Agency. Kementerian Kesihatan Iran memaklumkan jumlah kematian akibat virus di Iran kini meningkat kepada 514 kes dengan 85 orang meninggal dunia dalam tempoh 24 jam. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan menjalani ujian COVID-19 dalam tempoh terdekat. Beliau berkata demikian ketika ditanya dalam sidang akhbar selain menegaskan beliau tidak mengalami sebarang gejala penyakit COVID-19. Langkah berkenaan diambil oleh Trump selepas beliau bertemu Presiden Brazil Jair Bolsonaro di Florida minggu lalu. Bolsonaro dikatakan positif wabak itu oleh satu laporan akhbar Brazil semalam. Seorang lelaki di Itali menyahut saranan WHO untuk penjarakan sosial 1 meter dengan cara tersendiri apabila dia memakai cakra gergasi sebagai usaha untuk menjarakkan dirinya dengan orang ramai. Menerusi klip dikongsikan di Twitter, lelaki berkenaan dilihat memakai sedemikian ketika berkunjung ke pasar Testaccio di Rom. Setakat hari ini, Itali mencatatkan 827 kematian dengan 250 kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam selain 12,462 kes jangkitan dilaporkan. Kira-kira 20 orang terkorban apabila hujan lebat berterusan mengakibatkan banjir besar di beberapa kawasan sekitar Mesir. Menurut Perdana Menteri Mustafa Madbouli, kejadian terbabit disifatkan sebagai yang terburuk melanda negara itu dalam tempoh hampir 4 dekad. Di Zaraib, 5 penduduk kawasan itu maut selepas dihanyutkan arus deras. Operasi mencari mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan bangunan kini turut dipergiat. Manakala di Kahira pula, 2 orang dilaporkan maut akibat terkena renjatan elektrik. Kesemua sekolah dan universiti di seluruh negara itu kini diarah tutup susulan banjir. Jabatan Meteorologi Mesir meramalkan banjir besar terbabit akan berterusan sehingga lewat hari ini. Gara-gara teruja melakukan aksi di aplikasi TikTok, seorang kanak-kanak lelaki nyaris maut apabila tersedak buah rambutan ketika menari bersama 3 rakannya. Menurut laporan Tribun News, rakaman itu menunjukkan 4 sekawan sedang menari dengan 3 kanak-kanak perempuan di hadapan, manakala kanak-kanak lelaki berdiri di belakang. Tanpa disedari, kanak-kanak lelaki tiba-tiba memegang leher dengan mata terbeliak selain mendiamkan diri. Dia dilihat sukar bernafas, namun selepas beberapa saat, tiba-tiba kanak-kanak itu mengeluarkan sebiji rambutan daripada mulut dan wajahnya menunjukkan kelegaan. Insiden mencemaskan itu tidak disedari 3 rakannya yang terus menari dan membuat aksi untuk tatapan netizen. Video dimuat naik di Instagram itu ditonton lebih 25,000 tontonan hingga tular di laman sosial. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Laporan sukan. Susulan keputusan dan saranan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas menangani gelombang COVID-19 semalam, Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Rizal Marikan Naina Marikan telah mengarahkan kementeriannya menangguh atau membatalkan semua program yang dianjurkan oleh KBS dan agensi di bawahnya. Ia langkah segera yang diambil bagi mencegah kemungkinan jangkitan COVID-19 semakin menular. Dalam perutusan khas Perdana Menteri semalam, kerajaan telah memutuskan menangguhkan atau membatalkan sebarang perhimpunan dan program termasuk acara sukan sehingga 30 April dan keputusan itu akan diteliti sekiranya situasi COVID-19 bertambah baik. Justru KBS telah mengeluarkan kenyataan media semalam sebagai langkah proaktif termasuk inisiatif larangan penonton di lokasi tertentu mengikut kesesuaian selepas mengambil kira nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia. Kesan penularan wabak COVID-19 ketika ini juga turut memaksa Persekutuan Badminton Dunia BWF menangguhkan semua kejohanan di bawah seliaan dan kelulusan badan induk itu. Ia termasuk kejohanan badminton terbuka Malaysia yang akan berlangsung pada 31 Mac hingga 5 April ini. Dalam satu kenyataan rasmi oleh BWF hari ini, badan induk itu mengambil langkah segera menangani penularan wabak COVID-19 dengan menangguhkan semua kejohanan di bawah seliaan BWF bermula 16 Mac hingga 12 April. Ia termasuk 5 kejohanan utama iaitu Terbuka Switzerland, Terbuka India, Masters Orleans, Terbuka Malaysia dan Terbuka Singapura. Keputusan itu menjadikan kejohanan Terbuka England yang sedang berlangsung ketika ini ialah yang terakhir sebelum tarikh penangguhan semua kejohanan berkuat kuasa mulai Isnin ini. Dalam pada itu, Persatuan Badminton Malaysia turut mengeluarkan kenyataan rasmi pagi ini mengesahkan penangguhan Terbuka Malaysia yang sepatutnya berlangsung pada 31 Mac hingga 5 April ini pada tarikh baru yang akan diputuskan nanti. Ia susulan keputusan kerajaan dan perbincangan bersama BWF dan orang ramai boleh meminta pulangan bayaran tiket bermula Isnin ini. Dalam usaha memastikan nasib lebih 2,000 bekas atlet dan para negara terus terbela, Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB memohon bantuan kewangan sebanyak RM3 juta setiap tahun daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS. Pengerusi YAKIB, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid berkata, bantuan kewangan itu amat diperlukan pihaknya. Lebih-lebih lagi bagi menampung kos rawatan bekas atlet yang dihimpit masalah kesihatan. Saya rasa kalau satu bantuan dibagi katakan setiap tahun 3 juta, saya akan membuka JIAL balik. Saya akan semua bekas-bekas atlet ni pergi ke hospital swasta mendapat rawatan. Itulah hasrat kami di YAKIB. Tambah Datuk Nurul Arifin, ketika ini YAKIB membelanjakan RM1.7 juta setahun bagi membiayai kos rawatan bekas atlet dan para negara. Kali terakhir YAKIB menerima bantuan kewangan daripada KBS adalah pada 2018 iaitu sebanyak RM250,000 dan Kementerian Kewangan RM3 juta setahun kemudian. Selepas itu YAKIB tidak lagi menerima bantuan dan dengan kos perubatan yang terus meningkat saban tahun, YAKIB dijangka berdepan kesukaran untuk terus menghulurkan bantuan kewangan dan perubatan kepada 2,875 bekas atlet yang berdaftar di seluruh negara. Dalam perkembangan lain, YAKIB dengan kerjasama syarikat Agitos PLT menawarkan peluang pekerjaan kepada bekas atlet negara untuk menceburi karier baru dalam bidang kesihatan dan kecergasan. Setakat ini, 5 bekas atlet negara telah dipilih menjadi perintis, antaranya Nur Azira Taib, Muhammad Azrin Abdul Malik, Jasmine Nabila Sukardi, M. Sanggaralingam dan Faridul Masri, di mana mereka akan bertindak sebagai jurulatih atas talian di aplikasi Fit4P. Tidak ketinggalan, 10 bekas atlet negara menerima sumbangan daripada skim bantuan khas YAKIB. Mereka adalah Muhammad Ashraf Saipur Rahman, Fong Chin Wai, Yusuf Udin, Jaafar Bibon dan waris kepada mendiang Guru Chan Sing. Laporan tadi mengakhiri paparan hari ini. Penularan wabak COVID-19 begitu menggusarkan penduduk dunia. Namun di sebalik pelbagai langkah pencegahan diambil, tindakan seorang lelaki di China menzahirkan rasa terima kasih kepada petugas kecemasan di negara itu atas jasa mereka mencuri perhatian. Uniknya, dia mencipta ucapan dan gambar doktor dengan cara memberi makan ayamnya. Visualnya mengakhiri Buletin 1.30. Saya Marsila Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.